Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Aisyah binti Mahmad, angka giliran D22100801. Okey, pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Tajuk yang saya dapat adalah penguasaan bahasa dan komunikasi. Baiklah, mari kita lihat apa isu-isu yang timbul akibat bahasa di persekitaran sekolah. Baiklah, mari kita lihat antara isu bahasa yang wujud di persekitaran sekolah. Okey, yang pertama, murid yang kuasai dialek mereka sahaja di rumah akan menghadapi masalah dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, murid sukar untuk memahami pengajaran guru di dalam kelas akibat tidak memahami bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sedangkan bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi yang digunakan di institusi pendidikan. Yang ketiga, murid beranggapan guru menggunakan bahasa yang tidak sesuai. Maksudnya, mereka menganggap guru ni menggunakan bahasa yang susah dengan dialek mereka, sedangkan guru mengajar menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu. Murid beranggapan guru-guru ni menggunakan bahasa yang susah, sedangkan mereka yang hanya menggunakan bahasa dialek di rumah menjadikan mereka itu tidak faham apa yang diperkatakan oleh guru di dalam kelas. Tetapi tidak dinafikan ada segelintir guru yang menggunakan dialek mereka. Contohnya dialek Kelantan, Terengganu, Kedah yang menyebabkan murid-murid itu tidak faham. Okey, isu yang keempat. Murid yang tidak faham bahasa Melayu akan tercicir dan tidak melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru dengan alasan tidak faham arahan yang diberikan oleh guru. Baiklah, kita telah lihat antara isu bahasa yang ada di persekitaran persekolahan. Sekarang kita masuk kepada langkah-langkah menangani isu bahasa ini, langkah-langkah yang boleh dibuat oleh guru. Okey, yang pertama, percakapan dan arahan guru perlulah terang dan jelas. Dalam konteks ini bermaksud apabila guru ingin mengajar, memberi latihan atau apa-apa sahaja arahan, perlulah dalam ayat yang sempurna dan lengkap supaya tidak ada kesalahfahaman antara guru dan murid tersebut. Dalam konteks ini juga murid digalakkan untuk bertanya dan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Izzah binti Syari. InsyaAllah saya akan sambung tentang layanan guru. Yang mana apa yang perlu guru ini buat dalam segi layanannya. Okey, layanannya kepada siapa? Kepada para pelajar. Okey, yang pertama adalah guru perlulah memberikan layanan yang adil kepada setiap murid. Okey, bila kita nak memberikan layanan yang adil kepada murid-murid ini, setiap guru perlulah mengetahui beberapa perkara ini. Okey, yang mana guru haruslah mengenali latar belakang pelajar, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam, kepercayaan dan agama yang mana guru ini boleh memberikan layanan yang lebih adil kepada individu pelajar mengikut keperluan masing-masing. Guru tidak seharusnya menggunakan maklumat latar belakang keluarga pelajar untuk mengesahkan generasi dan pelabelan yang telah dibuat. Okey, jadinya apabila guru ini memahami situasi pelajar, dapatlah guru merancang pembelajaran yang sesuai dan memberikan layanan yang adil kepada semua pelajar. Oleh itu, diskriminasi dan kesan self-fulfilling prophecy dapat dielakkan. Okey, poin yang kedua ialah guru tidak boleh menganggap semua pelajar boleh belajar melalui cara yang sama. Contohnya, guru mengajar kumpulan A, kemudian kumpulan A dapat faham. Okey, kemudian guru ini menggunakan cara yang sama kepada kumpulan B. Tetapi kumpulan B tak faham. Jadinya, pembelajaran yang berkesan bagi sekumpulan pelajar tidak semestinya berkesan bagi kumpulan yang lain. Okey, apa penyelesaiannya? Okey, guru dapat menyediakan pembelajaran yang berkesan mengikut kemampuan pelajar. Satu strategi yang boleh digunakan ialah
pembelajaran yang kooperatif. Okey, jadinya melalui struktur pembelajaran kooperatif, pelajar dalam kumpulan yang pelbagai ini dapat berkongsi pengetahuan dan pengalaman, belajar bersama-sama, saling membantu dan berinteraksi untuk memastikan pencapaian kumpulan masing-masing. Jadinya, pelajar yang mempunyai pelbagai latar belakang, etnik, taraf sosial dan pencapaian dapat saling belajar dan mengenali budaya masing-masing yang berbeza ini secara tidak langsung. Okey, kesedaran budaya yang berbeza dapat membantu mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk di Malaysia ini. Okey, jadinya untuk poin yang ketiga ialah guru perlulah menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan pengalaman dan keupayaan serta budaya para pelajar. Okey. Kebanyakan sekolah mengamalkan sistem pengaliran berdasarkan pencapaian akademik pelajar. Pelajar dikelompokkan kepada kelas yang berbeza-beza. Okey, yang dapat nombor 1 sampai 20 kelas A, nombor 20 sampai 30 kelas B, 30 sampai 40 kelas C. Jadinya, guru yang mengajar di kelas terbaik akan menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang mendalam, sementara pelajar kelas akhir menerima pembelajaran yang berbentuk ala kadar sahaja. Dengan layanan yang berbeza, jarak antara kelompok pelajar tersebut akan menjadi lebih jauh dan antara itu, pelajar kelas akhir akan berasa tidak bermakna berada di sekolah dan dianggap pelajar yang bermasalah yang akhirnya akan bertingkah laku sebagaimana yang dijangkakan oleh guru. Okey, guru perlulah berubah sikap dan pandangan terhadap pelajar dan mengelakkan amalan diskriminasi, yang mana tugas guru adalah untuk menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan pengalaman dan keupayaan serta budaya pelajar. Jadinya, ketiga-tiga perkara ini perlulah dibuat oleh guru dari segi layanan guru kepada murid untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan perpecahan perpaduan terjadi. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Nurul Izzah dan juga Nur Fatimah atas kupasan isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosial budaya di sekolah dalam aspek bahasa dan juga layanan guru. Seterusnya, saya Nurmawati binti Abdul Razak akan meneruskan isu yang ketiga, iaitu ketidaksamaan sosial budaya dalam aspek pencapaian akademik. Mari kita tengok beberapa faktor yang telah menyumbang kepada ketidaksamaan daripada sudut pencapaian akademik. Faktor yang pertama iaitu perbezaan sosioekonomi keluarga. Perlu diketahui bahawa ekonomi keluarga yang berbeza-beza adalah salah satu punca wujudnya ketidaksamaan pencapaian akademik murid-murid. Sosioekonomi keluarga kita boleh kategorikan kepada 3 golongan ataupun 3 peringkat kelas sosial. Sosial yang pertama adalah murid-murid yang berkelas sosial tinggi, diikuti pula kelas sosial sederhana dan yang terakhir sekali kelas sosial rendah. Dan kebanyakannya murid-murid yang berada di kelas sosial rendah banyak menghadapi masalah berkaitan dengan pembelajaran seperti pembiayaan, kemudahan untuk belajar, pengangkutan dan kurangnya kelengkapan untuk belajar. Hal ini menyebabkan mereka sedikit ataupun banyak ketinggalan dalam proses pembelajaran berbanding dengan murid-murid berkelas sosial tinggi dan juga sederhana. Faktor yang seterusnya iaitu latar belakang keluarga. Sebenarnya, latar belakang keluarga pelajar juga memainkan peranan yang sangat penting dalam isu pencapaian akademik ataupun dalam menentu kejayaan para pelajar.
Sebahagian pelajar menghadapi masalah dalam pergaulan sosial seperti mereka ini tidak suka bergaul atau tidak bersedia untuk berkongsi masalah yang mereka hadapi dengan rakan-rakan yang lain, apatah lagi dengan guru kelas masing-masing. Dan lebih merisaukan lagi, mereka ini kerap dilihat suka bersendirian. Melalui pemerhatian dan juga soal selidik, didapati bahawa masalah ini sebenarnya berpunca daripada rumah. Rata-rata pelajar menyatakan bahawa ibu bapa mereka tidak menyayangi mereka dan tidak mengambil berat terhadap mereka. Ekoran kerana kesibukan mencari rezeki, ibu bapa segelintirnya mungkin terlupa untuk mengambil tahu tentang perkembangan anak-anak mereka sama ada di sekolah maupun di rumah. Ditekankan di sini ya, pengaruh ibu bapa sebenarnya lebih penting daripada ahli keluarga yang lain. Dan jika masalah ini terus berlarutan, takut sedikit sebanyak memberi tekanan kepada para pelajar dan pencapaian akademik. Baiklah, kita pergi kepada faktor yang terakhir iaitu sosio-emosi. Okey, apakah itu emosi? Emosi adalah perasaan yang ada pada manusia hasil daripada tindak balas terhadap sesuatu perkara, pengalaman ataupun peristiwa yang berlaku terhadap individu tersebut. Jadi, sosio-emosi para pelajar ataupun murid-murid sebenarnya memang menyumbang kepada ketidaksamaan pencapaian akademik pelajar. Pengurusan sosial emosi yang berkesan justru akan menjadi salah satu perangsang yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang murid ke arah mencapai matlamat, termasuk minat itu sendiri, sikap dan juga tingkah laku terhadap pembelajaran mereka. Emosi kita boleh kategorikan kepada dua, iaitu emosi yang positif dan juga emosi yang negatif. Berdasarkan faktor yang telah saya bincangkan sebentar tadi, iaitu faktor yang pertama dan yang kedua, kebanyakannya menyumbang kepada emosi yang negatif kepada pelajar, terutamanya pelajar berkelas sosial rendah. Justru itu, pelajar berkelas sosial rendah mempunyai aura emosi yang negatif berlebihan berbanding dengan aura emosi yang positif, dan hal ini akan menyebabkan mereka berasa sangat ketinggalan, kekurangan, berputus asa dan tidak bersemangat untuk melakukan peningkatan dalam pembelajaran mereka terutamanya. Justru itu, emosi para pelajar seharusnya diurus dengan bijaksana supaya mereka tidak boleh berada dalam kebimbangan, terutamanya kelas sosial rendah. Jadi, sebagai seorang guru, terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil untuk mengelakkan ketidaksamaan sosial budaya, terutamanya aspek pencapaian akademik. Berdasarkan faktor yang saya terangkan sebentar tadi, iaitu sosioekonomi keluarga, latar belakang keluarga dan sosioemosi keluarga. Jadi di sini saya senaraikan beberapa langkah yang boleh diambil. Okey, berdasarkan faktor yang pertama, guru boleh memperbanyakkan ataupun boleh mempelbagaikan teknik ataupun kaedah PDP di dalam kelas, yang mana mempergunakan ataupun menggunakan sumber yang tidak membebankan para pelajar, terutamanya pelajar kelas sosial rendah. Dan perkara ini sekaligus tidak membebankan keluarga pelajar itu sendiri. Selain itu juga, guru-guru juga boleh menyediakan sumber-sumber tambahan yang bersesuaian dengan pengalaman serta pengetahuan pelajar itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah untuk faktor yang kedua, iaitu guru ataupun pihak sekolah boleh mengambil pendekatan untuk memberikan ceramah kepada ibu bapa bagi memberi penerangan betapa pentingnya
pendidikan khususnya buat anak-anak pelajar, iaitu anak-anak mereka sendirilah. Jadi dengan adanya ceramah ataupun pendekatan ini, sedikit sebanyak boleh membuka minda ibu bapa yang dahulunya mungkin tidak cakna terhadap perkembangan anak-anak, dan selepas mendengar pendekatan ataupun ceramah yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun guru, mungkin akan lebih peka dan teliti terhadap perkembangan ataupun masalah yang dihadapi oleh anak-anak pelajar sama ada di rumah maupun di sekolah. Baiklah, untuk langkah yang terakhir iaitu bagi faktor sosial emosi keluarga, yang mana guru-guru boleh mengambil pendekatan untuk mengadakan kem motivasi bagi pelajar. Yang mana kem motivasi ini objektif utamanya adalah untuk menaikkan semangat para pelajar, keyakinan diri, untuk membuang segala aura ataupun emosi negatif terhadap para pelajar, terutamanya pelajar berkelas sosial rendah. Selain itu juga, guru sebenarnya harus peka terhadap perubahan tingkah laku para pelajar, terutamanya di kelas masing-masing. Hal ini adalah dapat mengelakkan berlakunya kemurungan ataupun tekanan kepada pelajar itu sendiri. Sebenarnya murid-murid ini ingin disayangi dan memerlukan perhatian yang lebih. Jadi sebagai seorang guru, antara alternatif lain, kita boleh memberikan pujian ataupun memberikan imbuhan ataupun ganjaran kepada mereka, sama ada dalam penyesiapan ataupun siapkan tugasan ataupun berkelakuan baik sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh itu, dengan adanya pendekatan seperti ini dapat mengurangkan emosi ataupun tekanan emosi pada pelajar berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam faktor yang pertama iaitu sosioekonomi keluarga dan masalah dalam latar belakang keluarga itu sendiri. Jadi kesimpulan yang boleh saya simpulkan untuk pembentangan pada hari ini, sebenarnya Malaysia merupakan negara yang sangat berbilang kaum. Jadi masyarakatnya mempunyai latar belakang yang berbeza dan mempunyai budaya yang berbeza juga. Jadi perbezaan setiap murid membawa kepada keistimewaannya yang tersendiri. Sebagai seorang guru yang berdedikasi dan membawa ejen yang positif, kita haruslah meraihkan perbezaan setiap murid tanpa mengira jenis sosial budaya mereka. Guru sebagai pemudah cara juga memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan pelajaran dan pengajaran yang baik dan agar dapat melahirkan murid-murid yang cemerlang sasiahnya sama ada di dunia maupun di akhirat. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.